Hidup kita dah tak sama dah nanti. Tu sebab yang penting kena ada diri kita. Bak kata Saidina Ali, harta makin kita belanja makin habis, ilmu makin kita belajar makin benda kita tak tahu. Harta sikit ke banyak kita kena jaga dia, tapi ilmu makin banyak, ilmu yang akan jaga kita. Iya. Tu sebab kita kena membaca. Kemudian begitu juga yang keduanya, kenapa kita kena membaca? Untuk mendatangkan keseronokan membaca. Minat membaca akan timbul bila kita dapat banyak fakta-fakta yang baru, dapat benda-benda baru, maklumat-maklumat yang baru. Contohnya kita baca tentang rahsia kejayaan dalam keuangan, dalam pengurusan keuangan. Bila macam ni rupanya. Ya Allah, rupanya kalau buat macam ni kita boleh dapat macam ni rupanya. Kita dah rasa happy dah, tak sabar rasanya nak buat bisnes. Contoh, kita dah tahu dah macam mana kompetensi keusahawanan. Nak jadi usahawan yang berjaya mesti ada ni, mesti ada ni, mesti ada ni. Ui, aku ada semua ni, makna aku boleh lah berjaya. Contoh, jadi dapat yang sesuai, yang rasa ini saja berjaya. Kan? Contohlah, untuk berjaya dalam hidup, 5 perkara tak boleh elak. Proses panjang. Kedua, kena ada komitmen. Ketiga, kena ada fokus. Keempat, kena ada disiplin. Dan yang kelima, kena ada satu yang disebut sebagai konsistensi. Oh, 5 ni je? Tapi rupanya 5-5 tu bukan senang. Ramah sangat pun. Yang penting adalah sesi bergambar selepasnya. Kan? Apa-apa pun, terima kasih banyak. Saya datang dari Negeri Sembilan, tapi pagi tadi saya daripada Perak, Darul Rizwan. Saya bergerak daripada Perak, saya ceramah di Perak, Pantai Remis, saya ceramah di Bota, saya ceramah di Batu Gajah, saya ceramah di Kamunting malam tadi. Pagi tadi gerak daripada Bagan Serai sampai kemari, lepas ni nak ke Kuala Lipis, Benta, Pahang. Itulah kajol kan, tak ada kajol lain, ceramah lah kan. Macam mana pun hari ni tajuknya special, iaitu tentang membaca. Seperti yang saya sebutkan, saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Maksudnya kena dengar betul-betul. Kita hidup kita ni kalau tak membaca, maka tak jadi apa. Rugilah kita kalau tak membaca. Kalau kita tengok salah seorang manusia yang hebat, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia boleh membaca Al-Quran, dia boleh hafal Quran, dia boleh khatam Quran. Dia khatam Quran berapa kali? Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Quran 2 atau 3 kali sehari. Dia khatam Quran. Jadi bayangkan, itu bahan bacaan yang dibaca. Saya sendiri pun kalau membaca Quran, saya ingat saya khatam dalam beberapa tahun lah. Beberapa tahun setelah khatam kali pertama waktu tadika dulu kan? Lepas tu makan masa bertahun-tahun lah. Kalau yang bulan puasa tu by group kan, by group boleh lah kan? Tapi kita sendiri kan, kita sendiri kalau tanya bahan bacaan, tadi ada, alhamdulillah ada wartawan cilik ya? Ada wartawan muda yang nak interview saya tadi. Alhamdulillah soalannya dah siap tapi kamera tak mau on, jadi menyebabkan soalannya tertangguh. Tapi dia tanyalah apa bahan bacaan saya. Kalau tanya bahan bacaan saya, sama macam you all semua. Bacaan utama kita adalah WhatsApp kan? WhatsApp, Facebook kan, media sosial kan. Tapi sebenarnya kita kena ada bahan bacaan kita. Kalau itu ada 4 perkara yang kita nak, yang kita kena mantapkan. Pertamanya kita kena mantap dari segi fizikal kita. Kedua, minda kita. Yang ketiga, dari segi hati kita. Yang keempat, jiwa kita. Bila sebut jiwa, kita beribadah kepada Tuhan, beribadah pada Allah. Bila sebut minda, kena banyak membaca. Bila sebut sampai hati, sangka baik kan? Macam tadi kan, duduk dah lama resah dalam dewan, sangka baiklah Samsul Debat baru sampai kot. Samsul Debat ni nak rehat dulu kot. Ni kadang lambatnya, kau apa dah ni, kau apa nak start, macam lah panas sangat dalam dewan ni kan, macam-macam lah dia sangka buruk aja, tak jadi kot macam tu kan, sangka baik. Dan bila sebut tentang minda tadi, saya kata kita kena banyakkan membaca. Physical exercise, kena exercise, badan kita pun perlu exercise. Satu lagi, kena ada rawatan refleksologi kan, kena ada rawatan-rawatan tertentu supaya badan kita ni jadi segar, okey balik. Kita tak boleh biarkan badan kita, kalau tidak badan kita akan
akan menjadi seperti binatang-binatang yang lain, badak sumbu, gajah. Jadi kita kena jaga. Itu pun nak jaga macam mana? Kena melalui ilmu. Ilmunya pun sekali lagi dengan pembacaan. So minda kita ni nak jaga, kena banyak membaca. Kalau tanya saya bahan bacaan saya sampaikan hari ni, saya masih lagi melanggan majalah Dewan Masyarakat setiap bulan tanpa gagal. So saya pun belilah selangganan secara tahunan, iaitu baru je untuk 1 tahun baru RM65 saja. RM65 sahaja setahun. Kan, jadi order lah, bukan mahal sangat pun. Kita akan dapat membaca dengan lebih baik lagi. Kita akan dapat tahu isu-isu semasa. Kita tak akan jadi orang yang fanatik tak tentu pasal. Contoh. Bukan kita kempen ke pun, tak ada. Contoh pilihan raya. So bila pilihan raya, kita janganlah jadi orang, aku sokong ni, aku sokong ni. Itu bukanlah cara yang matang untuk kita dalam berfikir sebagai masyarakat. Tapi kita tengok apa pattern dalam pilihan raya. Kenapa orang ni memilih ini? Kenapa orang ni? Golongan mana yang banyak memilih ini? Kenapa jadi begitu? Apa kecenderungan anak muda? Apa keinginan anak muda? Apa masalah menyebabkan berlaku kekalahan di kawasan di sini? Kenapa dekat sini pattern pengundi dia, walaupun dia bukan Melayu tapi dia menyokong Melayu? Contoh. Jadi kita akan baca dari segi fakta dan ilmiahnya, bukannya menyokong secara membuta tuli. Kita kena tengok setiap benda tu ada pro and cons dia. Macam tu. Nak pula saya dulu masa masuk pertandingan debat dan pidato dulu, waktu saya berdebat dan pidato dulu, nak tak nak bahan bacaan sangat penting. Dan bila saya dah tak masuk debat dan pidato, saya menjadi coach, jadi guru kepada beberapa universiti. So saya kena pastikan bahan bacaan saya lagi bagus daripada dia orang. Kalau dia orang datang jumpa saya nak belajar tentang ni, saya pula tak tahu isu semasa. Apa isu sekarang, saya pula tanya dia. Jadi kita kena tahu. Macam contoh kita tengok kan, macam isu, contohlah paling simple, kita tengok isu kejadian tanah runtuh berlaku dekat Bukit Antarabangsa. Kalau kita pernah dengar kan, baru-baru dan beberapa tahun kan sebelum PKP tu, kita dengar isu tanah runtuh sampai rumah banglo tu semua runtuh dekat lereng bukit. Pasal tak? Rupa-rupanya terdapat lebih daripada 50 kes tanah runtuh rumah di lereng-lereng semenjak pada tahun 1980-an, termasuklah tragedi Highland Towers. Pada orang lama dia tahulah Highland Towers dulu isu dia. Sampai kita dulu tak ada media sosial, semua orang tunggu kat TV ni, hari ni jumpa mayat seorang, hari ni jumpa anjing seekor, hari tu jumpa, tengok yang terselamat apa, macam-macam lah. Terdengar suara memanggil, tolong sayup, kononnya tu tahiyat tidak. Tapi faktanya akhirnya dia akan letakkan statistik macam mana kes tanah runtuh yang banyak berlaku. Apakah puncanya? Kecuaian daripada pemaju kontraktor ataupun projek pemajuan yang tidak sesuai. Jadi itu yang kita kena tahu. Contoh lagi. Contoh kan. Perasan tak? Kalau yang berbangsa Cina kan. Yang berbangsa Cina. Kita tengok sahabat-sahabat kita yang Cina ni, bila dia, kita tengok filem Piramli yang Cina yang terjun daripada pokok tu, lepas tu dia masuk kat dalam kereta Piramli tu. Dia kata, barulah saya tahu hidup susah, mati pun susah. Dia kata kan. Rupa-rupanya dalam pada masyarakat Cina, pengkebumian mereka agak mahal. Dan keluar satu artikel dekat dalam Dewan Masyarakat, ada satu edisi tu dia keluar, diceritakan tentang pengkebumian, jirat 5 bintang tajuk dia. Jirat 5 bintang dekat hadapan muka edisi awal dia tu kan. Tengoklah rupa-rupanya untuk pengkebumian anjing dan kucing kesayangan ada yang mencecah 7 ke 10 ribu. 7 ke 10 ribu sebab siap dengan batu dia, gambarnya dengan landscape dia. Memang cantik lah. Dia buat proper. Tu belum cerita ada yang package deluxe, yang ada yang manusia ni yang mati ni, ada yang 25 ribu. Ada package supreme. Nah, ada 25 ribu, 30 ribu, 35 ribu, 45 ribu, paling tinggi 55 ke 65 ribu pun ada, kuburnya aircon. Nah, bila saya cakap ni, ya ke? Sebab fakta. Itu bezanya bila kita membaca dengan orang yang tak membaca. Dan satu lagi, pentingnya kita membaca sebab salah satu daripada medium kita, jalan kita untuk mendapatkan ilmu. Itu sebabnya kalau kita tengok kan, bila saya ingat waktu saya Samsul Debat ni pun sebenarnya muncul Samsul Debat ni ketika bulan membaca kan.
membaca. Lepas tu apa nama hari yang apa, yang kempen baca 10 saat 10 minit tu lah, 10 minit apa, jom baca 10 minit. Nah, masa tu lah Samsul Rebat lahir. Macam mana pula tu? Sebenarnya dulu saya dah lama dah ceramah. Dulu sebelum Samsul Rebat lama dah ceramah, cuma tinggal lagi tu yang Puan Nani ni dulu pun selalulah panggil saya, walaupun saya belum Samsul Rebat dia dah panggil saya dah dulu. Tapi lepas jadi Samsul Rebat tak ada dah. Baru ni pun dapat jumpa balik lah kan. Sebab mungkin lain dah kot, tak tahulah kan. Dulu lain, sekarang lain dia kata kan. Sebenarnya saya okey je kan. Kalau booking okey je time saya datang lah insya-Allah. Dulu sebelum Samsul Rebat selalu saya ceramah. Cuma tinggal lagi dulu masa saya datang tak adalah orang kat Kuala Terengganu nak ambil gambar dengan saya, tak adalah. Lalu tak ada. Semua tak ada macam tu lah. Macam sekarang tak ada lah kan. Macam excited sampaikan pergi kerja kafe pun buka apron ambil gambar, tak ada. Tapi hari ni lain. Tapi dulu waktu saya berceramah, saya masa tu bergelar penjawat awam. Saya pengarah undang-undang, legal advisor di sebuah agensi kerajaan. Tapi saya bila berceramah di luar, saya tak guna jawatan saya. Saya tidak menggunakan nama jawatan saya tak suka. Sebab saya tak nak orang call dekat pejabat saya untuk urusan tu penceramah, sedangkan tu pejabat untuk urusan rasmi. So benda tu konflik, so saya tak nak. So saya pun masa tu saya menggunakan nama NGO saya, iaitu Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. So saya merupakan Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. So bila ceramah di luar, awak betul lah ceramah kita pada hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Macam tu je. So saya pun berceramah lah. So ada satu program di Perpustakaan Negeri di Negeri Sembilan. Berlangsunglah program tu. Dan adalah jom baca 10 minit tu. Jom baca 10 minit. Mulai sekarang. Senyap semua. Kan? Lepas pada tu, ada seorang yang datang tu adalah merupakan pembekal e-book, nama dia Datuk Ismail. Dia pembekal e-book di Negeri Sembilan lah. Dia juga merupakan konsultan dan motivator. Selepas pada sesi tu, yang bestnya masa tu dekat atas pentas tu ada ucapan daripada pengarah pendidikan Negeri Sembilan. Bila dia naik, dijemput daripada pengarah pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapannya. Selamatnya dipersilakan. Bila dia naik, cak lempong atas pentas tu main. Teng. Wah, dia pukul. Lepas tu sekarang dijemput pula kepada pengarah pengarah Perpustakaan Negeri Sembilan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dia naik teng pukul juga. Dia jemput kepada Esko Kerajaan Negeri, Esko Pendidikan untuk datang untuk naik atas pentas untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program hari tu. Teng. Dah habis tu jom baca 10 minit. Senyap. Habis je jom baca 10 minit, seterusnya adalah perkongsian ilmu daripada Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, tentang kepentingan membaca. Masa tu Haji Ismail yang pembekal e-book tadi kata, dia sebut dalam hati dia, siapalah nak dengar ceramah tentang 11 pagi ni, dia kata. Orang semua dah nak balik, nak makan tengah hari dah. Dia sebut, dia terdetik dalam hati dia macam tu. Lepas tu Syamsul Amri Ismail ni tak siapa pula. Dijemput pada Saudara Syamsul Amri Ismail untuk menyampaikan perkongsian ilmu pada pagi ni. Selamatnya dipersilakan. Bila saya naik, budak cak lempong tu tak main. Saya kecil hati lah. Saya ni jenis saya sound terus. Saya cakap, saya agak kecil hati pada hari ni kerana ketika saya naik tak ada pun budak cak lempong ni main pun. Kau main sekarang. Tong dia main. Jadi suasana dewan tu tiba naik dan saya ceramah macam biasa lah perangai saya lah. Saya ni ceramah, saya ni memang manusia yang susah nak serius. So saya ceramah lah macam biasa. Dan pada ketika itulah Haji Ismail ni kata, tak sangka dia ni boleh turn time tu. Tu sebabnya saya kalau berceramah dulu, nasib saya memang tak baik. Saya memang jarang dapat slot pagi. Saya akan dapat time orang nak tidur, time ni lah. Kenapalah nyusahkan hidup aku bagi slot petang? Kan, dah lah makan sendiri-sendiri. Kan macam tu kan. Kita siapkan jamuan petang je, tak apa, okey je. So saya okey je. Saya memang tak ada masalah. Kan? Memang time pukul 2 slot saya. 2.30, 4.30 slot saya.
Jadi Haji Ismail ni rupa-rupanya merupakan ahli jawatankuasa surau di satu kawasan elit di Setiawangsa, di puncak Setiawangsa. Memang dominan orang-orang mewah lah, orang handal-handal lah, orang have-have kata orang Terengganu. Jadi saya pun pergilah ceramah kat sana. Masalahnya Datuk Ismail ni dia terlupa siapa nama penceramah ni, nama penuh dia apa aku lupa dah, dia kata Samsul apa entah, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ini Syamsul Debat. Itulah mulanya nama Syamsul Debat. Sebab dia ajak saya datang ceramah kat surau dia, dia dah terlupa nama saya. Kebetulan waktu saya ceramah malam tu, salah seorang yang mendengar ceramah tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Maka melekatlah nama tu sampailah ke hari ini. Tapi itulah ceritanya. Kan nak beritahu bahawa pentingnya kita ni dalam bab membaca, memang kita kena membaca. Sebab membaca akan membezakan kita dengan orang lain. Hidup kita ni kita akan sentiasa tertanya-tanya. Kita nak bawa kita, tapi kita tak nak. Mak bawa kita, tak boleh start. Apa sal kereta ni macam ni? Kan? Lepas tu kita pun dah tak nak baca dah. Apa yang kita buat? Kita type dekat YouTube. Sebab kita tak nak baca. Sedangkan patutnya kita pergi cek, kaji dulu manual dia macam mana, kereta ni kelebihan apa. Itu sebabnya melalui pembacaan juga kita tahu fakta. Orang Melayu ni kalau beli kereta macam mana, orang India beli kereta macam mana, Cina kalau beli kereta macam mana, tahu tak? Orang Melayu kalau nak beli kereta, dia akan tengok cantik tak? Tak cantik lah, apa benda kereta kau beli ni? Dia second pun tak apa, janji cantik. Biarlah kita tu banyak problem hal, janji cantik, beli. Pada sahabat kita yang berbangsa Cina, dia tak cantik tak kisah, yang penting laju. Dia nak cepat. Sahabat kita bangsa Cina, dia nak cepat. Kereta tu buruk pun tak apa, janji dia cepat. Dan jimat minyak kalau boleh. Yang India pula, yang penting kapasiti, berapa ramai boleh masuk. Sebab dia jenis berkeluarga kalau naik van. Tu sebab dia beli van. Sebab dia suka naik ramai-ramai, berkeluarga, berjemaah. Dan dia kecoh dalam van tu macam nak bergaduh, tapi tak, dia memang berbual macam tu. Itu sebabnya kalau kita nak macam mana nak tahu fakta tu, pembacaan. Jadi nampaknya tempat duduk tidak mencukupi, berlaku penambahan kerusi nampaknya. Jadi saya tengok kehadiran hari ini tak kurang 10,000 ni. Ini satu pencapaian. Jadi macam mana pun saya ucap terima kasih, insyaAllah. Terima kasih atas kesudian menjemput saya pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang baru masuk dah habis kau weh. Saya macam tu gemar gurau. Jangan risau, baru mula jangan risau. Okey. Dah tak alang buat kursi tu, bawa lah ke depan. Kan, asal duduk jauh-jauh kan. Jadi kalau kita tengok kepentingan membaca ni, sebab apa? Bak kata orang, cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. So kenalah baca untuk tambah ilmu. Yang pertamanya, tujuan kita kena membaca dalam keluarga supaya menjadikan dia sebagai satu kebiasaan. Kebiasaan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kadang-kadang kita dengan kawan kita ni, siapa yang geng belah? Siapa yang kat universiti sekarang? Katakan. Universiti. Cuba tengok, kalau kadang kita baca dekat bilik, siap ada setan rajim yang sekor lagi. Pa, baca buku, siut. Dia tunjuk kawan ni. Yang seorang tu siap tolong tutup. Apa buku? Kan ada setan yang macam tu. Kan? Jadi memang ada. Kita kena sabar apa banyak. Kena sabar apa banyak dengan syaitan jelmaan seperti itu. Jadi dia tak sedar tu, dia mewakili pihak syaitan untuk menghalang orang melakukan kebaikan. Menjadikan dia sebagai satu kebiasaan. Semua benda dibaca. Saya paling suka baca tu. Saya suka baca apa yang kan, tulisan-tulisan kata-kata hikmah tu. Saya suka baca. Yang biasa, biasakan yang betul. Ni lawak Terengganu ni. The beauty of success is not the achievement but the journey. Lawak Terengganu.
The beauty of success is not the achievement but the journey, dia kata. Keindahan satu kejayaan itu bukannya pencapaiannya, tapi perjalanan nak menuju kejayaan tu. Tu sebab nanti besok bila you all dah habis universiti, mulalah kau cerita dengan anak kau, kan? Mama dulu nyampah aku kampung, mama nyampah aku. Mama dulu bukan senang tau nak achieve apa yang mama achieve hari ni. Mama dulu, ya Allah, belajar susah dengan halangan apa semua tak ada. Semua kau exaggerate kan, faham dah, ada je kan. Tapi maknanya perjalanan itu yang penting. So membiasakan diri. Tadi saya minta tadi dengan Ustaz minta saya nak botol ni satu, boleh tak? Sebab saya suka lah botol yang ada reben ni. Saya nak satu, boleh? Terima kasih. Dia kena minta cara umum baru boleh dapat. Okey, jadi alhamdulillah. Jadi kebiasaan sebab dia memerlukan kepada latihan supaya jadi minat. Macam saya dulu nak masuk debat, nak masuk pidato kan, mula-mula tak suka. Tapi bila tengok roommate saya, nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad, dia bila dia masuk pidato tu hilang logat Kelantan dia. Tiba-tiba jadi, oh ya Allah, kalau aku perempuan aku syok kat dia ni dah. Dengan dia bercakap je. Aku lihat lebih kurang saya je, tak adalah cerah mana pun. Tapi bila dia bercakap tu, persona dia tu, oh saya minat lah. Tapi lepas tu, saya kata, aku takkan sampai bila aku tak boleh jadi macam dia. Tapi saya belajar dengan dia, boleh. Kena banyak baca dia. Muka dia baca banyak tu. Oh, dia macam tu lah. Lepas tu perangai dia tengah malam, lapar nasi nasi. Satu lagi dia lapar je. Jadi, dia ajar dia train saya. Rupa-rupanya bila kita hari-hari membiasakan diri kita, kita akan jadi minat. Kita akan jadi suka. Kan? Macam hari-hari dulu tak minat lah ni. Media-media sosial ni, tolonglah. Macam tu kan. Dulu tak minat drama kan. Saya pun tak minat drama. Saya cukup menyampah drama Melayu. Baru nak tampar, bersambung. Kan? Dulu novel kan. Kau baca novel-novel kan, lepas tu menangis seorang-seorang. Menyampah tu kan. Tutup buku kan. Allahu Akbar. Kan? Iya, sampai macam tu sekali perasaan. Tapi saya pernah tengok ada orang tu, dia baca buku dalam bahasa Inggeris ni, kan, novel Inggeris ni, dia boleh dia boleh gelak seorang. Ya Allah, ada orang sampai macam tu, dia menghayati apa yang dia baca. Macam kita ni kadang kedekut emosi, kan. Orang yang tahan gelak ni lagi bahaya. Dalam vibrate, dia gelak kat dalam ya. Kan, bila dia tahan gelak tu kat dalam perut kan. Iya, jadi apa yang penting adalah kita membiasakan diri supaya kita mungkin dapat latih sampai kita menjadi minat. Dalam keluarga, train anak-anak untuk membaca. Jadi macam ayahnya baca apa? Ayahnya bacalah buku-buku tertentu. Macam saya sekarang ni, saya suka baca satu kitab daripada Imam Al-Ghazali, Mukashafatul Qulub, penenang jiwa. Bila baca tu tenang jiwa. Ada je benda-benda yang kita boleh share dengan orang. Benda-benda baik. Dan begitu juga mungkin maknya pula baca buku resepi masakan. Tak adalah asyik masak benda tu je kan. Orang perempuan kena ada kepelbagaian kan? Walaupun suami itu suka lauk telur, cubalah pelbagaikan. Pagi telur masak kicap, tengah hari telur dadah, petang telur mata kubah, malam telur hancur. Jadi telur setelur-telurnya kan. Macam kenan biawak dah suami tu, makan telur je mereka sudah sendawa keluar telur sebiji kan. Tapi betul, mana kata bila kita membiasakan, maka orang yang tak minat pun dia boleh jadi minat. Dia membudayakan pembacaan. Setiap kali pesta buku, datang. Dengar pesta buku, datang ramai-ramai. Jangan tunggu sekolah bawa. Kalau pihak sekolah, pihak universiti tak bawa, kita memang nak pergi, nak tengok buku-buku ni kan. Macam tadi ada orang datang sebab nak tengok Samsul Debat. Okey lah, tengok okey lah kan. Samsul Debat pun tak pergi lagi tengok buku tu. Sebab bila aku nak tengok buku tu, susah betul aku kan. Jadi risau, lepas ni ambil gambar tak ada masalah. Gambar tegak RM10, gambar rebah RM15. Masukkan dalam tabung perpustakaan. Yang best tu orang ambil gambar dengan saya tu, tiba-tiba makcik tu, setua-tua manusia ambil gambar. Bila bergambar tu, saya tunjuk macam ni, dia daripada dalam telekung. Dahsyat. Dahsyat adalah.
Masa ni aku hui dia kata dah syok tu makcik kan. Tu belum cerita dekat Rompin tu. Tengah-tengah bergambar tiba makcik kat belakang tu. Free size tu. Saya kata pula free size lah makcik. Lah macam ni itulah. Itu freestyle. Tapi dia confident. Tak mana dia baca. Aku rasa dia tak baca. Dia dengar-dengar je. Tu sebab kena baca. Baru tahu. Kan? Dia sudahnya habis semua orang pakai free size tu sampai hari ni. Orang yang badan besar kat depan tu terkasih hati. Free size. Kawan tu dah triple XL. Kan? Jadi contoh lah. Melayu kita kena baca. Baca baru kita faham. Kan? Dan satu lagi, membezakan kita dengan orang yang lain, orang yang tak ada ilmu. Kan? Dan begitu juga dengan bila kita membaca ni juga menambahkan ilmu pengetahuan. Kain songket benang sutera, lilit sabolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Penting. Cari ilmu yang membezakan kita. Dulu saya kata, kenapalah mak kita pergi baca buku. Bosan ni. Kenapalah mak kita ni. Kan? Memang mak suruh dunia standard macam tu tau. Dia suruh kita baca buku. Kalau tak baca, apa masalah mak ni? Baca buku. Yang paling kita geram waktu pagi kan, kita bangun. Kita dah bangun tidur, dia suruh bangun lagi. Kita dah bangun, dia suruh bangun lagi. Kita bangun, kita duduk kat katil tu, ambil mood. Bangun, dah bangun. Kata-kata kan, aku kena bangun. 2-3 kali kena bangun. Kenapa mak kita macam tu? Rupa-rupanya mak kita ni nak kita jadi. Sebab dulu tak ada ceramah motivasi pun. Dulu tak ada. Sekarang ni penceramah motivasi lah, apalah, belajar kat sekolah universiti, panggil pakar motivasi yang terkenal. Semangat. Kita nak berjaya. Teruk betul je kan. Dulu mana ada. Dulu penceramah motivasi tetap mak kita. Mak dulu kata, kau nak jadi orang, kau belajar. Itu je kata. Kau nak jadi orang, mau belajar. Kau nak jadi orang, kau belajar, dia kata. Aku pun terfikir, sama ni aku ni bukan orang ke apa? Rupanya maksud orang tu sejajar dengan apa yang Nabi selalu sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Macam mana nak bagi manfaat lain? Kenalah belajar. Kan? Tu sebabnya kita ni bercinta je ni golongan muda nak bercinta sangat. Apa hal? Belum masanya, guys. Saya dulu memang tak ada peluang bercinta ni sebab selenga kan. Tak ada siapa nak kata saya pun kan. Tapi belum masuk debat pidato sah. Tentu kan. Dululah kan. Tak betul. Belajar dulu. Sekarang semua tak berpijak di bumi yang nyata. You say I tak. Allah. Wek. Sayanglah kata. You suka colour apa? I suka colour pink. Kita ni dah ditakdirkan sama ke? Yang jantan pun suka pink apa hal? Kan? Ya, dekat situ kau baca pula. Ciri yang tipu. Apa dia? Kena baca. Rupa-rupanya menurut kajian, lelaki adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Nampak. Saya tengah tengok respon tu lah. Tak puas hati nampak. Bukan boleh cover. Orang lelaki walaupun kita sebut dia makhluk paling jujur, dia terkejut. Ya ke? Lelaki kan sebab fakta ni sentiasa memanjatkan. Ya. Tu sebabnya belum masanya. Belajar dulu. Sebab akhirnya nanti macam sekarang kan, kau duduk sebelah kawan kan yang kau anggap sebagai BFF, best friend forever kan. Percayalah sampai masanya tak ada mana dah. Semua dengan hidup masing-masing. Kau janjilah kita kawan lah sampai masa kau jumpa kat luar dah tak ada dah. Sorry husband aku dah tunggu kita jumpa kan. Macam tu je. Hidup kita dah tak sama dah nanti. Tu sebab yang penting kena ada diri kita. Bak kata Saidina Ali, harta makin kita belanja makin habis, ilmu makin kita belajar makin benda kita tak tahu. Harta sikit ke banyak kita kena jaga dia. Tapi ilmu makin banyak, ilmu yang akan jaga kita. Iya. Tu sebab kita kena
kena membaca. Kemudian begitu juga yang keduanya, kenapa kita kena membaca? Untuk mendatangkan keseronokan membaca. Minat membaca akan timbul bila kita dapat banyak fakta-fakta yang baru, dapat benda-benda baru, maklumat-maklumat yang baru. Contohnya kita baca tentang rahsia kejayaan dalam keuangan, dalam pengurusan keuangan. Bila macam ni rupanya. Ya Allah, rupanya kalau buat macam ni kita boleh dapat macam ni rupanya. Kita dah rasa happy dah, tak sabar rasanya nak buat bisnes. Contoh, kita dah tahu dah macam mana kompetensi keusahawanan. Nak jadi usahawan yang berjaya mesti ada ni, mesti ada ni, mesti ada ni. Aku ada semua ni, makna aku boleh lah berjaya. Contoh, jadi dapat yang sesuai yang rasa ini saja berjaya. Kan? Contohlah, untuk berjaya dalam hidup 5 perkara tak boleh elak. Proses panjang. Kedua, kena ada komitmen. Ketiga, kena ada fokus. Keempat, kena ada disiplin. Dan yang kelima, kena ada satu yang disebut sebagai konsistensi. 5 ni je. Tapi rupanya 5 tu bukan senang. Kan? Prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba jadi Samsul Ubaid. Bukan tiba-tiba jadi pegawai perpustakaan negeri Terengganu. Contoh, bukan tiba-tiba dapat pakai baju batik seragam macam ni. Kan? Lepas tu dia hantar lah kan, sepasang kat Samsul Ubaid pakai kerja ni, tak nampak janggal sangat. Kan? Tapi alhamdulillah lah, terima kasih lah. Tadi saya sampai tadi pun memang saya berjaya lah sampai tanpa disedari oleh semua orang. Kan? Saya tukar baju dekat parking lot tadi. Tak ada orang tengok. Dekat tepi perpustakaan bergerak tu, bas tu. Lepas tu saya pun masuk dalam, terus pergi solat, menginsafi, betul ke tempat ni aku ceramah ni? Kan, macam tu kan. Sebab dah biasa. Banyak tempat kita pergi, itulah dia. Dan saya pun tak adalah terkejar-kejar sangat. Kalau datang awal pun, kalau ikut jadual, ceramah ke 2:30. Tapi tak ada ketibaan dulu, ada ni dah kasih dah agak dah. Tu belum cerita lagi. Bucak ada ucapan-ucapan. Siapa hari ni tak ada ucapan? Ada tengah tempat saya pergi berucap sampai 5-6 ucapan. Saya pun berpantun lah. Kan? Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Berubah muka VIP tu. Aku yang paling menyampah VIP ni, bukan kat sini lah, tempat lain. Dia bercakap lama. Dan ayat hujung dia, saya tidak berhasrat untuk berucap panjang. Macam mana orang nak react kan dia? Patut ayat yang suppose dia akan digunakan, saya tidak berhasrat untuk memanjangkan lagi ucapan saya. Macam tu, makna kau sedar ucapan kau panjang. Kan? Macam tu sudah. Ada satu bekas YB lah yang saya pernah kenal lah tu. Dia berucap tak pernah lebih 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa seronok sangat datang hari ini. Terima kasih banyak kerana panggil saya. Jadi saya dengan ini merasmikan pejabat ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia turun lah. Dah habis dah. Bila orang tanya dia, lah, YB, apa pendek sangat cakap? Yalah, pendek-pendek sudah. Aku rasmi lah. Kan? Akan aku cakap banyak kan? Banyak salah, banyak dosa. Baik aku cakap sikit je. Bagus betul YB macam tu. Ada satu YB Cina ni pula, dia terlampau banyak membaca. Dia banyak baca. Sekali dia berucap masa tu, saya ingat lagi program dekat Simpang Renggam. Dia berucap di Cina, bukan Islam. Tapi dia datang untuk meraihkan bakal-bakal haji. Maka dia ucapkan kepada bakal-bakal haji, mudah-mudahan membawa pulang haji yang mabuk tu. Aku kata, apa halak mabuk pula kata. Tapi sebab dia dah baca. Tapi mungkin dia tak menguasainya lagi. Itu cerita tu tadi. Saya kata bukan mabuk, mabrur. Mabrur. Mabrur katakan. Nak betulkan lidah dia tu susah. Nampak tak? Kadang-kadang tu lah dia. Kan? Siapa contoh kita ni menteri kita dulu kan, satu Sami Belu kan. Dia tu lagi pula buat cakap confident. Kan dulu masa zaman dia dulu kita rindu menteri kerja raya macam tu. Tak ada dah menteri kerja raya yang popular macam tu. Dia bercakap tu, ingat masa kes dulu, kes postman surat tu, dia kata kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu, gila betul, macam mana nak buat ni?
Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos semalam sampai. Postman berhenti aku dah. Tak boleh buat ni, gila ni dia. Macam soalan, aku dah post dah surat tadi, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah, macam tu. Macam tu. Boleh macam tu. Rupa-rupanya maksud dia kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai. Nampak? Tapi maknanya dia berusaha. Kan? Macam kita pergi Indonesia kan, pergi Indonesia. Kan? Pergi Indonesia. Saya pergi Indonesia baru-baru ni. Saya jumpa dengan YouTuber yang banyak buat react video saya, membincang dia. Lepas tu saya ceramah di kedutaan Malaysia di Indonesia kan. Satu benda saya tengok orang Indonesia ni dari segi servis dia memang 5 star lah. Dia kalau datang dekat mana toiletnya pak? Saya tanya, kat mana toiletnya pak? Sini ikut saya pak. Cuma dia tak masuk dalam jamban tu sekali dengan aku. Betul. Dan dia kalau menyambut tetamu ni memang sangat lembut dengan kata-kata dia. Pak begini pak ya, di lantai nombor 5, kamar nombor 102. Ya. Mak bisa saya tunjukkan. Tunjuklah, tolonglah tunjuk. Tolonglah tunjuk. Lawa pula budak perempuan tu. Tolong tunjuk. Dan nak cerita servis dia. Lepas tu kalau masuk tetamu je dekat hotel tu, kat pintu tu, selamat datang. Macam ni. Yang sini yang dapat macam tu raja je. Macam ni semua. Selamat datang pak. Dan dia kalau tunggu tu memang dia tunggu betul. Tegak tunggu dia. Kita, kau bayangkan, makan pun sendiri tadi. Ni contoh lah kan. Ya Allah, puasnya hati aku. Ya Allah. Tak adalah. Tak, sebenarnya memang saya yang tak beritahu. Saya sampai tadi saya minta abang pengawal keselamatan tu, bang boleh tunjuk saya surau mana? Boleh. Dia pun tunjuk. Dia tunjuk sampai ke surau. Alhamdulillah. Yang kebetulan adalah 2-3 orang tadi yang makan kat sana juga. Dia senyumnya. Tak adalah nak melayan aku tu. Aku tak aku cam muka orang. Cubalah datang, ustaz. Dia datanglah apa semua saya sambil tu. Datang cepat ustaz dekat sini. Macam tu lah. Tak buat macam mana. Dia pun dah habis makan tadi. Macam tu atas sandai tadi nampak kan. Tapi saya okey je, saya dah biasa. Tapi lauk dia sedap tadi. Lauk sedap. Tapi tengok tadi cara budi bahasa. Bila tak nak bayar tadi, nasib baik tuan tolong bayar. Saya tak apa. Ya Allah, dia nak bayar aja. Ya Allah jangan, tak apa kita. Tak apa saya bayar, saya katakan. Wah, saya wallet pun tak bawa ni. Kan, tapi nak menunjukkan budi bahasa tu. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa kena jaga. Kan? Tu yang datang tadi puan ni, temankan saya. Allahu Akbar. Kamu ni tengok kan ada teman dengan saya boleh lakon dengan Malik tu. Nak bagi faham suasana tu. Itulah jauh penat ya. Okey. Lepas ni ke mana pula? Lepas ni nak ke Kuala Lumpur. Ya Allah, ya jauh. Saya pun tanya Kuala Lumpur dah berapa jam? Saya tahulah saya. Tapi kata tahu jauh, cuma tak tahu jauh. Tak, orang perempuan memang jarak-jarak ni dia fail sikit. Saya tahu orang perempuan. Tapi at least dia temankan saya. Faham? Kan? Temankan saya. Datang. Ustaz tak cakap. Tak tahu Ustaz ada kat kafe je. Memang saya tak beritahu. Saya kata kan. Saya lagi lega. Lagi seronok macam tu. Lauk pun sepit sendiri. Kan? Ikan tadi ingat yang ikan pagi tadi tu saya ingat memang sejuk betul dah ikan tu. Macam tu lah. Menggigil kan? Macam tu lah. Aduh, puas hati aku. Kan? Kemudian begitu juga bila keserokan membaca tu, dia kata bila dia dapat ilmu yang rasa seronok, dia akan rasa feel, dia rasa benda-benda baru yang ada, dia share pula dengan orang. Bila share dengan orang, tahu tak? Contohnya pasal media sosial kan. Baru kita tahu, rupanya bila kita baca, media sosial ni yang banyak mendatangkan penyakit pada orang Malaysia.
Macam tadi, berapa ramai orang ambil gambar. Nampak? Nanti saya tengok. Nampak? Dia dah upload dah. Nampak? Dekat dalam Instagram dia. Nampak? Alhamdulillah, apa tengok Samsul depan. Nampak? Dia seronok kalau dia tengok ada komen, untunglah. Tak ajak pun. Kat mana ni? Bukan semalam ke yang seorang tu pula? Tak. Media sosial sampaikan ada orang, dia jadi orang lain. Dia masuk orang yang kurang kasih sayang ni. Dia nak orang komen dekat dia. Dia nak orang puji dia. Lepas tu dia tunjuk gambar botol. Macam saya tadi lah. Macam saya ambil gambar ikan tadi. Alhamdulillah rezeki hari ni. Contoh. Mungkin ada komen. Ikan je. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Dia seronok ada komen. Ada seorang kawan saya. Dia dah lama tak jumpa saya. Dia ambil gambar. Dia post. Dia seronok. Ui, dah 5 orang like dah. Ui, dah 10 orang like dah. Dia like tu seronok kat dia. Macam orang macam saya dah biasa. Mungkin dah tak rasa apalah kan. Betul. Macam dulu nak berlakon. Macam mana? Dulu nak berlakon kena screen test. 3, 2, 1, action. Jangan penuh penghayatan. Sampai hati kau buat aku begini, Maria. Oh, penghayatan. Tapi sekarang tak payah screen test. Sebab masing-masing dah ada TV masing-masing. Nama dia IGTV. Ada pula budak sekolah tu boleh buat live jika sambil sikat rambut. Sama dia lah yang komen. Apa dia? Okey je, makasih. Cantik makasih. Tak, lepas ni belajar lah. Biasanya saya belajar dah pukul 10 macam tu. Sekarang ni relax je. Layan-layan. Kan kawan-kawan? Nampak macam form tu. Dah form 4 lah. Dia komen macam tu. Yang aku ni pula, malam-malam kalau tak ada kerja, kalau tengah-tengah free tu, tekanlah live. Oh, Pak Su Samsul Rara tengah mengaji. Oh. Datuk Kazim tekan. Mari menyusun seroja bunga seroja. Datuk Kazim nyanyi dia. Mak, Ustaz Jafri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hoi, Ustaz Abdullah Khairi. La ilaha illallah. Abdullah Khairi ni jerit tak habis. La Allah. Ustaz asli Bollywood. Oh, dia pun mendengar lagu. Oh, okey. Sekali tertekan budak yang tengah sikat rambut tadi. Dia tengah live kan. Aku tekan Samsul debat join. Dia tengok Samsul debat tengok kita. Aku dah macam mana nak keluar ni? Macam mana nak keluar ni? Dia terlupa dah cara nak keluar kan tu. Itu masalahnya. Dah tak ada kerja budak-budak ni. Kan? Jadi saya suruh baca. Saya pula baca. Kadang-kadang masa bermula saya dapat tawaran berlakon tu, saya tengok. Wah, macam mana cara nak jadi pelakon? Oh, kena macam ni. Watak macam mana? Kalau watak ni macam mana? Penghayatan ni macam mana? Sekarang ni tak macam dulu. Skrip tu hanya guideline je. Dulu skrip tu penting. Sekarang ni skrip tu hanya guideline je. Dan dia ambil tu kali. Macam kita cakap benda tu. Contoh, apa awak cakap ni? Awak tak cakap elok ke dengan saya? Pap. Cut. Balik semula. Ulang balik dialog yang sama. Kali ni angle bersini. Apa awak cakap ni? Sampai 5-6 kali dialog yang sama. Tu buat saya, saya kata tak boleh. Saya tak sesuai jadi berlakon. Akhirnya tu yang masa Samsul Yusof minta saya berlakon Munafik 2 tu, saya tolak. Watak tak sesuai. Sebab saya penting, pilih watak tu penting. Saya dapat watak masa cerita Munafik 2. Tengok tak Munafik 2? Saya dapat watak hantu celah buluh tu. Yang kacau Ustaz Adam tu. Mana ada pandai je. Tapi dia ada minta lah dengan saya bagilah beberapa komen dekat Samsul Yusof. Baru ni pun saya pujilah mak kilau dia bagus lah. Bagus. Cuma saya kata ada satu, saya komen dia ada satu tu lah, yang ada satu sebutan mak kilau tu, khairun nas kan. Patutnya anfa'hum, dia bunyi anta'hum, apa hal pula. Yang tu je. Mungkin lembaga penapisan pun tak perasan benda tu. Kan? Jadi maknanya penting. Kita nampak benda baru. Bayangkan penyakit mental disebabkan oleh media sosial. Dulu sebelum tahun 2000, kadar pesakit mental dalam negara kita Malaysia berapa? Setiap 1000 orang seorang sakit mental dulu. Sebelum tahun 2000, setiap 1000 orang seorang sakit mental. Masuk tahun 2017, setiap 10 orang seorang sakit mental. Dan hari ini 29.6% rakyat Malaysia yang sakit mental. Maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. So kira lah dalam Dewan ni berapa ramai.
Setiap 3 orang, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Bayang, punya ramainya. Tak nak tunjuk kadar ramai. Puncanya media sosial. Suami isteri boleh bergaduh sebab suami tak like post dia. Oh, orang lain awak like, I like lah tu. Wife sendiri tak like. Apa masalah kau? Kena like. Lepas tu orang perempuan, bila orang trend, dia pun nak trending juga. Pegang tangan, handbrake. Dia tunjuk kau pegang tangan laki kau. I love you sayang. Nak tunjuk kat satu dunia kau ada laki. Kita nampak macam tak ada apa-apa. Tanpa sedar kita menyebabkan penyakit ain kat orang lain. Kita tak sedar yang ada orang lain tu boleh lepas bercerai. Ataupun berpakir dengan suami. Kita kau seorang aja ada laki. Nampak? Tu jangan tu tunjuk. Susah nak tengok Samsul Bak share pasal dia dengan isteri dia dengan apa. Susah nak tengok. Susah. Kan? Yang dimasuk gambar ceramah. Macam tu kan? Iya. Betul. Sebab apa saya kata kadang ada orang kadang, alah, yelah, kau seorang lah bahagia, pergilah kau. Ada bayangan, ada seorang member saya tu, dia masuk kat dalam Facebook, gambar rumah dia tengah renovate, rumah semidi. Renovate, siap dengan buat landscape, siap dengan dari pancun, dalam tu basuh cantik, dia tunjuk gambar semua, dan akhirnya caption dia tulis apa? Dia buat perbezaan, dah siap, alhamdulillah, akhirnya siap, teratak buruk ku ni. Pelah otak dia. Orang semua punya marah lah. Apa tujuan tulis macam tu? Nampak tak dia menyebabkan orang marah? Orang tu dah lah berapa kali minta tolong kat suami nak renovate, tak lulus. Tengok pula orang tulis macam tu. Sudahlah kau, robohlah, runtuhlah rumah kau. Tengok orang doakan yang tak baik. Itu cerita dia. Ada seorang perempuan, dia tunjuk gambar handphone yang ada jenama I kat depan dia tu. Handphone tu. Lepas tu ada jambak buka. Saya tak boleh sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Kau tengok dah senarai penaja. Mana ada? Tak ada bawah tu. Tengok tak ada. So tak boleh sebut jenama dia. Jadi dia letakkan gambar tu, gambar kotak phone tu yang ada huruf I tu. Kemudian dia letakkan jambangan bunga dan dia punya tulis, dia punya post tu, for me, but hubby for this lovely gift on my birthday. Ramailah yang komen, untunglah baiknya suami, bertuah dapat suami macam ni, bila nak open table bahasa baku, bila nak open table, macam tu kan. Jadi macam-macam lah dia tulis. Dan yang paling teruk untuk makluman semua, rupa-rupanya phone dengan jambangan bunga tu dia beli sendiri, bukan suami dia bagi pun. Itulah yang saya kata tadi, penyakit mental sampai tahap tu. Dan yang paling teruk, dia create another account, mempercayai itu adalah account orang lain, buat profile sosial orang lain, percaya tu orang lain, komen pula dekat post yang dia buat tadi, awak ni bertuah, awak dah lah baik, cantik, dapat suami yang baik. Dia memuji dan dia seronok dengan pujian tu. Itulah nama penyakitnya, split personality disorder. Dan benda tu ada ramai sangat di kalangan kita. Dia bergurau pada orang lain, biasa bergurau, tapi dia tak boleh terima. Benda tu ada dekat dalam organisasi kita. So macam mana nak tahu? Pembacaan. Kena membaca. Kemudian begitu juga kalau kita tengok yang ketiganya, faktor kesukaan membaca, minat akan timbul seolah-olah kita merasakan nikmatnya cinta. Dapatnya satu benda-benda baru yang kita suka, kan? Dan begitu juga kita akan lihat bila kita membaca ni menjadikan kita sebagai manusia yang mempunyai hala tuju. Sebab kita membaca tu, kita tahu ke arah mana kita, apa benda yang kita nak dapat, ke mana kita nak pergi selepas ini, apa yang kita nak capai, mengapa, bagaimana, implikasi. Soalan yang selalu kita tanya, mengapa kita kena buat macam ni? So kita akan baca, oh rupanya macam ni. Contohlah, mengapa kena membaca? Kenapa nak kena baca? Dia akan tanya, akhirnya terjawab. Banyak sebab kita kena membaca. Salah satunya adalah kerana ilmu. Saya teringat pantun yang bila kita berguru dengan cikgu, kita belajar betul-betul kan, kita belajar ni kan. Kalau kita pernah dengar lah, saya dulu dengar pantun tu, tapi saya tak kaji betul-betul pantun tu. Kalau pernah kita dengar pantun tu, berburu ke padang data. Pernah dengar kan? Asal kau punya muka macam baru hari pertama dengar? Kan? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. Allah, kesiannya. Okay, ada satu pantun ni pantun lama. Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang aja, ibarat bunga kembang tak jadi. Pantun ni pantun lama.
mengenai orang yang menuntut ilmu. Maksud dia, berburu ke padang data. Ayat tu tak logik orang berburu kat padang. Padang data pula tu. Kenapa nak berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Hutan. Dah lah berburu kat padang, padang data pula. Takkan kau tak nampak tak ada binatang atas tu? Tapi demi nak menyedapkan hati sendiri, dia cakap dalam pantun tu, dapatlah rusa, tapi rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki yang dia dapat tu apa? Belalang. Dekat rumput tu belalang yang dia dapat tu, tapi nak sedapkan hati, dapatlah rusa. Itu cakap orang yang tak nak mengakui kesalahan dia. Dia tak belajar sangat. Tak apalah, janji dapat kerja kilang. Jadilah dapat kerja juga tu. Contoh. Jadi nak menyedapkan hati sendiri sebab dia tak belajar tadi. Nampak Jadi dapat rusa berbelang kaki. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga macam batang aja. Nak kata batang aja nampak macam ada kelopak, cuma tak kembang, kembang tak jadi. Jadi contohnya, manusia ni bila kita gagal dalam hidup kita, dia ni dulu tak belajar ke, tak sekolah ke? Dia sekolah. Dia tak sambung belajar ke, sambung masuk universiti habis tu main-main kot, result tak apa bagus. Itu semua tempat tak nak dia. Oh je ke? Kenapa pula? Main-main banyak, lepas tu ponteng aja, langsung kena buang dari universiti. Itu jadi tu bunga kembang tak jadi. Nampak? Ayat macam itulah. Maknanya apa yang bila kita belajar, saya tu sebab saya suka dengan pantun-pantun lama, pantun-pantun unik ni, sebab bila kita tengok ayat-ayat ni sebenarnya kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Macam tadi saya cerita tadi tentang budi bahasa. Rupanya ada satu lagi pantun tentang budi bahasa. Disebutkan tentang kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagaknya bersantun. Pentingnya adab. Sebab itulah Imam Malik kata pada Imam ini, dia beritahu pada semua anak-anak murid dia. Dia kata apa? Biarlah ilmu kita tu sedikit, tapi jangan tak ada adab. Maksudnya, bukanlah kata, macam tu tak payahlah belajar betul-betul, ilmu sikit pun tak apa, yang penting ada adab. Tak, maksud dia, jangan, biar kita ni tak ada ilmu, kalau ada ilmu pun sikit, tak apalah, tapi jangan tak ada adab. Menunjukkan alangkah hebatnya manusia tu kalau dia ada ilmu, disertakan dengan adab. Macam tu. Macam hari ni kan, semua dengan penuh beradab dan ceramah saya. Alhamdulillah. Tak ada pun yang baling-baling, apa bunga-bunga ke apa semua. Histeria kat baju, semua tak ada. Semua jaga adab. Kan, duduk pun elok, tak ada yang duduk pangku sebabkan mesra sangat dengan boyfriend dia kan, duduk kat atas pangku tu, semua bercinta pula dia kat dalam. Tak ada, sebab jaga adab. Adab tu penting, adab tu menggambarkan siapa kita. Itu sebabnya kalau kita tengok bab adab hari ni, itulah isu nasional kita pada hari ni, tentang adab. Imam Malik ni, dia ada seorang anak murid senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama berapa tahun? Selama 20 tahun nak belajar ilmu dengan Imam Malik. Tapi dalam 20 tahun itu 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Bayangkan, nak tunjukkan kepentingan adab. Orang dulu-dulu ingat tak dia ajar, lalu depan orang tua macam mana? Menunduk. Salam dengan ibu saudara, mak kita, ayah saudara yang tua-tua, yang lebih tua, salam cium tangan. Orang cakap tu adab Melayu. Tak, sebenarnya zaman Nabi lagi memang sahabat-sahabat dah mengamalkan salam cium tangan, terutama pada orang yang sangat dihormati. Imam Ibnu Abbas adalah merupakan sepupu Nabi, anak saudara Nabi, dan ketika Nabi wafat, umur Imam Ibnu Abbas adalah 13 tahun. Semenjak pada itu Imam Ibnu Abbas mengabdikan diri nak belajar ilmu dengan semua sahabat-sahabat Nabi untuk dapatkan ilmu yang tak sempat dia pelajari daripada Nabi. Dia belajar dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Pada satu ketika dia nampak salah seorang daripada sahabat nak naik kenderaan. Maka, kalau tak silap saya, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas, tak silap saya. Dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas nak naik kenderaan. Maka didapatkanlah kenderaan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dapatkan kenderaan, dia naik atas kenderaan tu, ingatkan Imam Ibn Abbas pun naik sama. Rupanya Imam mengiringi Sa'ad bin Abi Waqqas ni berjalan sekali. Kenapa engkau berjalan? Kenapa kau tak naik sekali dengan aku? Maka jawab Imam Ibn Abbas, inilah caranya kami diajar oleh Rasulullah, caranya menghormati, adab menghormati guru kami. Bila sampai di tempat yang nak dituju,
turun tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dia salam tangan Imam Ibn Abbas, diciumnya tangan Imam Ibn Abbas. Malulah Imam, kenapa pula engkau salam cium tangan aku pula? Beginilah adab kami diajak untuk menghormati silsilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adab ni penting. Contohlah kan, kalau saya duduk dengan tuan apa? Siapa nama tuan kita? Tuan Husyab apa? Haisyam? Muhaisyam. Tuan Muhaisyam, kami duduk berdua. Duduk dekat kedai kopi kat warung kat luar lah, kat kafe tadi, susah orang nak lalu bertinjau kat tingkap macam tu kan, duduk dekat satu warung dekat luar, tiba-tiba lalulah anak dara kat tepi meja tu menunduk, tumpang lalu ya Abang Haji, terangkat songkok ni, hui ya. Saya terus tanya, Tuan Haji Muhaisyam tanya, saya tanya, tu anak siapa? Terus tanya anak siapa, sebab apa? Sebab adab. Tapi kalau saya tengah duduk dengan Tuan Haji Muhaisyam, tengah duduk sekali, minum sekali, lalu orang naik kereta, menjala kereta tu, memang tak ada kereta menegak, semua kereta menjala. Saya semua sebelum kau cakap baik, aku cakap dulu. Jadi dia berhenti kat depan kedai tu, tin, dia horn kuat-kuat, tin, lepas tu dia turun, oi, dia tanya. Dia hoi kan aja. Ni, tahu tak kat mana nak cari Tuan Haji Muhaisyam? Muhaisyam, kata. Walaupun dia tanya tu Tuan Haji Muhaisyam, maka Tuan Haji Muhaisyam kata, entah kau pilih tanya orang lain, tak tahulah. Sebab tak layak untuk orang tu kerana adabnya tak ada. Macam tu juga dulu. Lalu belakang orang tua pun minta izin. Pakcik, saya lalu belakang. Jangan. Lalu depan. Sebab orang tua tu dulu percaya kalau lalu belakang habis ilmu dia. Nampak tak? Ada pula macam tu. Kalau makan, adab kalau kita makan macam mana Nabi ajar? Kalau makan beramai-ramai, jangan habiskan awal selagi mana orang lain belum habis. Kalau kita rasa nak tambah. Kalau rasa tak nak tambah, perlahan-lahankan suapan kita. Macam tu. Kemudian jangan melangkau bangun ambil lauk yang jauh. Ambil lauk yang dengan kita. Lauk yang jauh tu, boleh tak tolong hulurkan ayam tu sebelum dihabiskan oleh puak-puak di sebelah sana? Jangan macam ayat kau tu pun kena elok. Boleh tak tolong hulurkan ayam tu? Dia pun hulurkan ayam, ambil. Macam tu adab dia. Kena faham. Pergi rumah orang, bagi salam 3 kali pun dia ajar adab juga. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 kali bagi salam. 3 sekali bagi salam, baliklah. Kalau tak ada orang jawab, baliklah. Walaupun kita yakin ada orang kat dalam. Assalamualaikum, aku tahulah kau dalam selipan kau, aku kenal. Weh, jangan, tak perlu. Nabi ajar kita bagi salam 3 kali je sudah. Dan satu lagi, adab bagi salam kat rumah orang, jangan menghadap betul-betul dekat depan pintu dia, mesti ke tepi sikit. Kerana dibimbangi bila buka pintu terdedah aib kat dalam rumah. Yang bersepah, kain dalam dekat tingkap, baju dalam dekat sofa, spender yang 18 lubang tadi dekat atas meja. Contoh ni cakap betul. Jadi Assalamualaikum, salam, kejap. Dia tutup pintu, kemas, serap. Pembadanan pelupusan sisa pepejal. Clear kan? Lepas tu baru panggil masuk, nampak? Benda macam tu pun Nabi ajar dari segi adab. Kan? Nampak tak? Lagi satu lagi, kalau orang tengah bercakap, jangan potong percakapan orang lain, biar orang habis dia dulu. Itu yang kita kata, yang dekat dalam parlimen tu, ada krisis adab. Tak kisahlah parti mana pun, aku bantai-bantai semua. Ni menjerit, ya Muhammad, apa hal kau ni? Budak darjah 1 pun sorang-sorang ya. Okey, cakap. Tak ada benda pula nak cakap, nampak tak? Betul tak? Cikgu pun heran tengoknya. Iya, dahsyat. Ya, lepas tu sekarang ni kan, banyaklah kita nak upgrade. Cikgu-cikgu pun nak upgrade. Budak-budak kan kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Pening pula. Belajar matematik sekarang bahasa Inggeris kan bahasa Melayu. Dah bahasa Inggeris balik dah. Matematik. Bahasa Melayu balik. Dah okey je bahasa Melayu. Dulu kita senang je matematik. Kan? Sila selesaikan. 300 campur 200 campur 400 tolak 100 tolak 50 campur 350. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Dulu macam tu je soalan. Macam ni tulis.
Wah, siap ada tangan 3, tangan 2, tangan 5. Masa dulu. Sekarang matematik dah tak seronok lagi. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. Separuh lembu campur separuh kambing, campur dengan 2 kali kandang kambing membentuk jumlah ayam. Itik pula dengan ayam, separuh daripada jumlah ayam campur dengan separuh kambing. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila betul soalan ni. Bergaduh mak ayah nak nolong ni. Kan kenapa teruk sangat? Allahu Akbar. Tu saya kata tu kan. Kalau saya lah jadi menteri pelajaran, manalah tahu ada rezeki angkat sumpah senator. Dengan ini saya selaku Menteri Pelajaran, saya umumkan kita akan menghapuskan skim pinjaman buku teks. Yang mana skim pinjaman buku teks ini kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Mengikut setiap tahun dan darjah serta tahun tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Dan buku teks akan diupload pada setiap tablet. Jadi tak perlu bawa buku teks terbanyak lagi, tak perlu. Semuanya dah ada dan guru-guru boleh daripada masa ke semasa upload dan masukkan latihan-latihan yang terkini untuk dibuat oleh para pelajar. Jadi guru-guru boleh beritahu, kelas jangan lupa malam ni siapkan latihan dalam folder nombor 3 sebelum tengah malam email dekat saya. Macam tu. Dan guru disiplin akan menyemak tablet setiap hari Senin pagi dan hari Rabu pagi. Siap jual 1 game 1 rotan. Mana tu dia ada download game kan, macam pensedar kan, aku suruh 1 game 1 rotan macam tu. Dan saya juga dengan ini mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama dengan Kementerian Penerangan untuk berbincang bersama, dan saya memberi masa selewat-lewatnya pada bulan Jun tahun 2023 untuk memastikan setiap taman-taman perumahan, kampung-kampung, semua kawasan tanpa ketinggalan Sabah dan Sarawak dibekalkan wifi secara percuma mulai saat ini. Tidak ada alasan, kerana sejak daripada tahun 1980-an lagi kita telah menjanjikan dasar IT kebangsaan, tapi mengapa sehingga hari ini perkara ini masih belum diselesaikan? Barulah betul. Betul tak? Kenapa tutup kamera Danish? Dah habis data cikgu. Sebab habis data tutup kamera main game. Betul tak? Adab. Tu pun isu adab juga. Tu saya kata tadi, sebenarnya adab banyak mainkan peranan. Macam buku kan, dulu bukan hanya Quran, buku kenapa letak bawah? Marah dulu. Adab dengan ilmu. Nampak tak? Sampai macam tu sekali. Itu sebab pentingnya kita menjaga adab kita. Dan begitu juga kalau kita tengok dari segi kita ni menggunakan masa lapang kita dengan membaca, kita akan dapat mengisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Banyak perkara-perkara boleh baca. Dewan Masyarakat tu satu bacaan yang sangat menyeronokkan. Banyak isu-isu semasa kita boleh baca. Isu artis Korea, kenapa Korea ni boleh diterima, kan? Macam kenapa drama-drama yang Melayu ni dah mula buat drama bersambung, kenapa patternnya, kenapa orang, walaupun kita geram tengok drama tu, kenapa ramai orang boleh tengok, kenapa orang pilih genre cerita yang macam ni, kenapa orang pilih macam ni, kenapa, semua ada sebab. Ada kajian-kajian yang dibuat. Jadi kita boleh baca lah, kan? Kita boleh baca keadaannya, kan? Macam saya tak tengok drama Korea, saya pergi Korea terus, kan? Saya tak suka tengok drama Korea ni. Kenapa dia berkahak cakap ni, udah berkahak ada. Allah teruk ni cakap. Yang adik perempuan saya pula balung tertukar balung audio dia bahasa Korea, bahasa Melayu tak best dia. Dia kata kau mengada dengan bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle sama je, kata. Rupanya memang teruk betul bahasa Melayu tu, kan? Orang Malaysia ni dia translate, dia boleh buatkan alih bahasa tu daripada zaman Ultraman tu tak berubah. Cubalah cakap dia, dah makan ke belum? Belum. Marilah makan sama, okey lah kan? Dah makan ke belum? Entahlah. Bagaimana? Apa hal kau? Tercekik ke apa? Kan? Tapi itulah benda yang perlu disebutkan. Apa pun ilmu tetap mainkan peranan. Ilmu mainkan peranan. Macam hari ni lah, saya hadir hari ni. Tak lebih hanya sekadar untuk memberikan galakan.
Galakkan untuk teruskan membaca. Membaca ni akan membezakan kita dengan orang lain. Bila balik duduk dengan kawan-kawan yang tak ada benda nak cakap, kita ada banyak benda yang kita boleh share. Kawan-kawan kita tak belajar. Kawan-kawan kita mungkin ada yang mungkin belajar tak tinggi. Tapi kalau dia rajin membaca, dia pun boleh kongsi dengan kita macam-macam. Oh iya ke? Mana kau tahu? Aku pernah terbaca dulu. Oh iya. Aku tak sangka pula macam tu berfaham. Kenapa namanya dia gelarkan? Kenapa dia sebut sebagai kugiran? Oh, rupanya kugiran tu kumpulan gitar rancak. Band tu. Oh, baru tahu. Pawagam. Kenapa nama pawagam? Saksikan di pawagam yang berhampiran. Apa pawagam tu? Panggung wayang gambar. Oh, dia yang tu baru tahu. Lah. Sebab pembacaan. Ada orang cakap kenapa P. Ramlee tu nama dia dipilih P. Ramlee tu. Selain nama dia Ramlee, rupanya P. Ramlee tu gabungan kekuatan Nabi. Pipi. Rambutnya dan lidah. P. Ramlee. Nampak tak? Macam-macam yang orang tak tahu sebenarnya. Tapi kita boleh tahu dengan cara kita membaca. Nampak tak? Macam-macam. Bila kita nak tengok sifat orang bila makan, kita boleh tahu orang ni kedekut. Macam mana? Dia makan daripada luar bawa ke dia. Orang ni kedekut. Pinggan tu dari luar tu keluar pinggan tu bawa ke dia. Kedekut. Orang tu kejap ambil sini, tak tetap pendirian. Kan? Yang paling baik dia ambil yang paling dekat dengan dia. Orang nak ambil lauk dia pun ambil lah. Dia macam orang lain tu macam tak kan? Macam tu. Macam contoh hari ni kan, kita tengok tangan. Cuba tengok tapak tangan masing-masing. Nak tengok diri kita ni lebih kuat sifat lelaki atau kuat sifat perempuan. Tengok tapak tangan masing-masing. Macam manalah budak-budak tak ikut perangai korang. Tengok tangan masing-masing, jangan sibuk tengok orang. Kau apa masalah kau nak tengok tangan kawan-kawan? Kau apa masalah kau? Aku tak bagi arahan apa pun lagi ni. Apa masalah? Kan, tengok tapak tangan masing-masing, tengok tapak tangan masing-masing. Jangan tengok Samsul Bat, tengok tapak tangan masing-masing. Tengok. Dengar arahan saya seterusnya. Tengok tapak tangan. Dua-dua. Tengok tapak tangan masing-masing. Jangan tengok saya. Faham tak? Lagi korang tengok. Tengok tapak tangan. Okey, tengok tapak tangan. Sekarang cuba tengok kuku masing-masing. Okey dah. Cukup. Jangan bagi orang lain nampak. Tadi saya nampak ada ramai orang perempuan yang sifat kelelakian ni kuat. Dan saya nampak tak kurang ramai juga orang lelaki yang sifat kewantitaannya tinggi. Orang perempuan, dia kalau nak tengok sifat kelelakian macam ni. Tengok kuku. Zam. Wow, itu sifat jantan tu. Ganas. Garang, jangan cakap lah. Nampak? Tadi yang best ada jantan tadi. Tengok kuku, alah, lembutnya kau. Itu dia sensitif tak? Tengok, macam mana boleh tahu? Pembacaan juga. Kajian. Tapi lepas ni buat dah tak jadi dah sebab kau dah tahu. Kan? Dia kalau tengok macam ni tu je ni. Ada orang tadi macam ni. Dia tengok kawan dia pun macam ni. Ada tadi. Saya nampak tadi. Nampak? Cara kita. Benda itulah sebenarnya nak membezakan kita dengan orang lain. Bila kita baca, kita kaji, kita tahu. Macam orang perempuan kan. Tu sebab orang perempuan ada orang dia gemar pakai tudung bawal. Ada orang gemar pakai tudung sarung tu. Ada orang jenis yang. Itulah yang. Buka-buka jadi kenopi. Jadi kemah tu kan. Rajin betulnya melilitnya kan. Sebab apa? Sebab tengok orang tu dia simple. Ada orang tu jenis simple, dia nak ni. Ada orang tu jenisnya dia memang complicated sikit. Jenis sabar sangat. Sabar. Ada orang mandi ikut prosedur. Ada orang mandi janji mandi. Orang lelaki macam tu, zap, settle. Orang perempuan dia mesti prosedur dia. Bermula mesti tonyoh ni dulu. Lepas tu tonyoh ni dulu. Undercoat apa semua. Ni apa semua. Lepas tu telinga-telinga. Lepas tu masuk keluar. Ya Allah terlupa masuk balik sebab telinga sebelah sini tak settle. Dia boleh tu. Dia setiap orang berbeza-beza. Penyakit tu. Ada orang dia tak boleh tengok tu, tengok. Dia akan dia penyakit OCD kan? OCD. Dia nak lepas tu dia rasa macam tak cukup dia letak tu. Dia letak satu lagi. Lepas tu dia tiba ada mikrofon pula. Dia rasa macam jarak pula. Betul.
Itu penyakit OCD. Ada orang dia tak boleh. Lepas tu jangan usik. Ya. Lepas tu dia gila kita usik. Lepas tu dia sambil dia borakkan kita, dia betulkan balik. Alah, betul lah kan. Dia betulkan balik. Penyakit tu cuba baca. OCD, split personality, memang banyak sangat sekarang ni. Itu sebab dengan pembacaan baru kita tahu, oh rupanya macam tu. Orang ni macam ni. Macam orang suka warna apa kan. Kita sebut kan, orang ni kalau suka warna hitam atau suka warna biru gelap, ni kuat berahsia. Orang yang suka warna kuning, dia kuat memerintah. Tapi dia jamin menunjukkan kasih sayang dia. Warna merah, cepat marah, tapi cepat sayang. Orang yang biru, romantik. Kan? Orang yang warna putih, sensitif. Tengok. Tapi jangan terkeliru, sebab kadang-kadang kita cakap kita suka warna tu. Balik rumah, buka almari, buka wardrobe, tengok warna apa yang paling banyak. Itu warna kita sebenarnya. Kita cakap kita suka warna ni, tapi bila beli baju kita beli colour ni juga. Beli ni, tengok mana baju yang colour yang paling banyak sekali, itulah warna dia. Macam saya, warna hitam. Saya kuat berahsia. Dalam 5 orang anak, anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, anak yang mana yang paling sensitif? Anak yang paling sensitif anak sulung. Itu sebabnya anak sulung ni dia cepat terasa. Anak sulung ni adalah anak yang waktu nak sebut kita pun ramai yang belum kahwin lagi. Ayah dengan mak, anak yang pertama ni bawa eksperimen, dia tak tahu lagi. Kemudian tiba-tiba dia tak sempat kasih sayang, dia kena jaga adik dia pula. Buat susu adik tu. Dia tongengnya sebotol besar tu kepada adik dia. Kan? Anak nombor 1 anak paling sensitif. Walaupun dia nampak tabah, walaupun anak sulung selalu cakap, ni pandangan Along, kau nak dengar. Tak nak dengar, terpulang. Along okey je. Cuba tak dengar. Kecil hati. Dia punya cakap macam dia tabah sangat. Tapi tak ada, memang cepat terasa anak sulung. Anak nombor 2 pula, jenis kalau dia nak satu benda, dia akan dapatkan walaupun juga cara sekalipun. Walaupun terpaksa menyakitkan nombor 1. Tu perangai nombor 2. Yang nombor 3, dia gemar menyakat nombor 1 dengan nombor 2, tapi dia paling cepat sekali aduan dia sampai ke mak ayah. Tapi biasanya nombor 3 rapat dengan nombor 1. Nombor 4, dia ulang balik perangai nombor 1. Dia sensitif, dia apa, tu nombor 4. Dan nombor 4 yang paling teruk lah, kena bully dalam masa teledera tu, memang teruk lah. Dengan nombor 1, dia kena dengan nombor 2, dia kena dengan nombor 3, dia kena. Tu nombor 4. Dan begitulah seterusnya. Banyak lagi lah kalau nak tengok. Tapi tadi yang paling best tu lah, saya nampak lelaki yang berjiwa lembut tadi saya. Nak nampak muka macho kan, misai melentik rupanya. Kan? Macam tu lah. Jadi dalam keluarga kita kena banyak baca. Kita jangan cakap kita, contohlah macam bagi nama, contoh kan, kita baca nama-nama baik dalam Islam, macam bagi nama anak kan. Penting sebenarnya nama anak ni bukan hanya bagi nama dari segi nama tu makna dia saja, tapi kita kena tanya orang yang pijak pandai. Macam saya sendiri pun saya tanya pejabat mufti, tanya kawan-kawan yang ustaz yang lain, saya tanya, ustaz, antara nama-nama ni mana yang baik bagi? Nampak? Kita disunatkan bagi nama yang baik-baik dalam Islam, disunatkan bagi nama yang baik pada hari yang ke-7. Tak payah tergesa-gesa bagi nama ni, belum keluar lagi dalam perut dah ada nama. Dia letak name tag tu dekat perut tu. Belum lagi, sabar. Bila dah lahir anak macam saya, anak saya semua yang lahir tu, kalau tanya siapa nama anak ni, belum tahu lagi, panggil baby je dulu. Hari ke-7 pergi kat jawatan pendaftaran, isi borang nama tu, barulah saya umumkan, saya call wife saya, beritahu kat semua nama anak kita ni. Tu dia. Disunatkan hari yang ke-7. Kadang-kadang nama kita combine nama kita sayang, lambang kasih sayang kita. Nama suami Yahya, nama isteri Mahani, nama anak Yamaha. Itu nama Jepun. Nampak tak? Maznah Daud, Mazda budak tu. Tu belum cerita tersebutlah kisah. Nama anak tersebutlah kisah, apa keteruk sangat? Tersebutlah kisah kan? Tersebutlah kisah katakan tak? Nama anak tak kadang ada pula nama tu nama baik, tapi rupanya nama anak jin. Ada. Contohnya salah seorang anak saya, nama dia Zakwan. Zakwan tu nama anak jin namanya. Sudah ada nama Zakwan ni. Mu dia tu. Zakwan tu salah satu daripada nama anak jin. Bila kita panggil nama dia dengan anak-anak jin mana? Betul.
Tu sebabnya kalau nak selamat tu, kalau nak baik, jangan panggil nama penuh dia. Kita panggil nama Alang, Atih, Acu, Abang. Kita panggil macam tu. Kan? Tu anak saya tu pernah nampak tu. Dia kata, bah, Alang semalam nampak ada di tinggi-tinggi di jalan, dia masuk dalam bilik abah. Itu abah kau. Kan, bukan orang lain tu. Kan. Tapi betul. Bayangkan Nabi Sulaiman, dia berunding dengan siapa? Dengan ratu mana? Ratu Balkis. Berapa ramai bagi anak nama Balkis? Balkis, Kristina. Kan? Tapi itulah. Hati-hati. Sebab dia akan banyak gangguan, apa semua dan sebagainya. Tak adalah, ni ilmu. Dengan ilmu. Janganlah kecewa. Kenapa mak bagi aku nama macam tu? Tak. Nama tu baik. Nama tu maksud dia baik. Jangan risau. Macam Syamsul. Baik. Tapi jangan bagi. Sebab panas. Matahari. Syamsul matahari. Syamsul Amri. Ketua sekali matahari. Apa hal? Dia bagi pula nama baru. Syamsul Debat. Matahari yang berdebat. Lagi mampu orang ni. Apa hal? Berdebat dengan matahari apa hal? Kan? Dan begitu jugalah kan. Adik-beradik saya semua Syamsul. Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamsul Hafizi, Syamil Hafiza. Syamsul Hafizi dengan Syamil Hafiza tu kembar, lelaki perempuan. Kita orang 5 beradik. Semua adik-beradik saya bercakap macam saya. Cuma dia orang tak ceramah, tapi bercakap tak ada yang lurus. Ada je. Jadi hati-hati. Kalau cakap tu jangan respon cepat sangat, takut terkena. Ya, dah tahu dah. Kan? Betul, jadi letak nama yang baik-baik. Itu semua ilmu yang kita boleh belajar. Macam contoh masak. Ilmu masak kan. Genting ke karipap. Tak tahu, dia belajar dengan, dulu saya tolong mak buat kuih. Pun kata, oh rupanya macam ni. Benda tu tak ada dalam buku. Yang tu kena praktikal pula. Genting ke karipap macam ni. Kuih lopes macam ni. Bulat kan. Golek-golek dengan kelapa. Standard kuih. Standard. Paling zap. Melekat kat dinding. Ini orang sekarang. Dia baling. Pap melantun tangkap balik. Apa hal? Nampak tak? Belajar. Macam masak sate. Kenapa sate sekarang ni ramai orang yang tak sedap sate dia? Sebab dia tak belajar. Dia ada ilmu dia. Rupanya. Bila kita masak sate tu, kita masak kuah kacang. Bila masak kuah kacang, naik tarik minyak tu. Tarik minyak tu jangan buang. Cedok, letak dalam mangkuk. Bila kita bakar sate, cecahkan. Baru sate tu akan ngam dengan kuah tu. Tu ilmu baru. Nampak tak? Macam-macam. Kan? Macam-macam lah lagi kalau nak ceritakan. Tapi apa-apa pun, jangan kita biarkan diri kita membuang masa berlalu begitu saja tanpa kita selesaikan dengan pembacaan kita. Pilih satu bahan bacaan selain pada WhatsApp dan juga SMS. Ya? Banyakkan membaca, cari bahan bacaan. Macam saya cadangkan, macam saya lah, saya suka baca isu-isu semasa. Saya baca sejarah, saya baca kisah-kisah dulu. Itu sebab saya baca Dewan Masyarakat sampai sekarang. Saya langgan Dewan Masyarakat sampai ke hari ini. Dengan pihak Dawama dan Dewan Bahasa dan Pustaka, saya langgan Dewan Masyarakat supaya bahan bacaan tu ada, saya akan baca. Baca sampai habis. Sebab dia bukannya satu bacaan apa, bacaan yang sangat kena. PKP tu, apa isu dia? Berapa ramai yang kehilangan pekerjaan? Berapa ramai yang bercerai disebabkan oleh pergaduhan domestik dengan keluarga, suami isteri bergaduh sebabkan tak bekerja, disebabkan duduk kat rumah, tension, baru tahu macam mana kedudukan kat rumah. Bila isteri saja berperanan dalam rumah, bila isteri je bangun, suaminya tak buat apa-apa, suami jadi jenazah kat sebelah dia. Bila bangun, suami tak bangun. Ya Allah, kenapa ni? Kemudian dia mandi, tengok masih lagi jenazah terbujur kaku, tidak ada yang menguruskan mayat tersebut. Kenapa? Apa jadi? Akhirnya bergaduh. Bila maknya marah anak, jenazah tadi terbangun. Sebab terasa macam dia pula kena marah. Macam tu kan. Benda-benda macam tu kita baca, benda tu ada dibentangkan dalam fakta. Jadi tentu ada perempuan yang mati Allah sekalian. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Apa-apa pun membacalah. Sebab membaca ni mendapat jadi pelita hati kita. Jadi pelita hati kita. Sebab kalau kita tidak ada ilmu, maka susahlah kita. Itu sebabnya membacalah supaya dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat menambah fakta dalam diri kita, insya-Allah. Sebab kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Ada siapa yang tidur? Tak ada. Tak ada. Dia ada satu doa tau, hilang ngantuk. Bila penceramah tu cakap kat depan, insya-Allah orang belakang yang kalau ngantuk, dia akan hilang ngantuk dia. Pernah tak ustazah ajar doa tu? Doa dia senang je, simple je. Siapa nak salin-salin, siapa tahu hafal pun tak apa, senang je. Doa tu kalau kita baca, orang dah ngantuk dengan segar. Doa tu senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil
Lahil. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya belum baca lagi doa tu. Saya baru ajar je. Sakat dengan ada yang record ambassador. Terbaiklah kan. Kan. Confidentnya. Betul kalau kau baca tu. Wabillahi taufik, tegak. Dah habis bangun dia. Tapi saya belum baca lagi doa. Tu sebagai guideline lah. Guideline. Kalau kita baca tu insya-Allah hilang ngantuk. Itu pun tak ada dalam buku tu. Saya yang bagi tu. Ada yang menyalin seronok. Yang merekod. Allah. Kan? Punyalah nak akan cakap kat depan supaya jangan ngantuk. Tak. Sebenarnya insya-Allah. Bagi benda-benda baru, kita bawa benda yang salah satu pada rules of public speaking yang kita baca. Bagi tahu apa kita nak sampaikan dan beritahu apa yang telah kita sampaikan. Salah satu perkara nak bagi orang jangan tidur dalam ceramah kita, satu benda, bagi fakta yang diorang kita rasa dia memang nak dengar, nak tahu. Oh ya ke? Dia akan insya-Allah kita akan bawa dalam satu penggembaraan yang panjang. Okey? Ada apa-apa soalan nak tanya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Belah sini tak ada, tengah. Terima kasih. Bagus, ini cara yang paling baik sekali, hujung sana. Bagus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ni jadi apa pun bab kata orang budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang adi laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyemput rasa nak junjung. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Rasa seronok sangat hari ini dapat berada di bumi Darul Iman bersama dengan semua yang ada pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita akan menjadi golongan yang gemar membaca, menjadi golongan yang gemar membaca bahan-bahan bacaan yang baik. Mudah-mudahan kita berjaya di dalam kehidupan kita, berjaya di dunia dan juga di akhirat. Itu saja daripada saya, Pokok Sekayu Daun Selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.